Maka itu Jahidi di sekarang masuk ke Sabah menjanjikan kalau boleh bulan dia bagi, bintang pun dia bagi. Ini saya cakap betul. Waktu PRN di Kimanis, angkat tangan bercakap nama Tuhan bahawa dia selesaikan MA63 kepada rakyat Sabah pada ketika itu. Sudah menang, hilang janji dan sumpah itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton Bicara PRU 17 Sabah. Saya Fazlan dan seperti biasa kita akan berbicara tentang senario politik, cabaran semasa dan aspirasi rakyat menjelang pilihan raya negeri yang semakin hampir. Dalam episod kali ini kita bersama seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam politik Sabah, penyandang kerusi DUN N3 PITAS, Datuk Seri Dr. Rudy Awah. Beliau sebelum ini mencipta kejutan sebagai calon bebas dan kini merupakan sebahagian daripada kepimpinan Gabungan Rakyat Sabah, GRS. Selamat datang Datuk Seri. Ya, terima kasih. Datuk Seri, ramai masih ingat kemenangan besar Datuk Seri pada PRN 2020. Okey, ketika itu sebagai calon bebas. Ya, betul. Dan kini bersama GRS dan memainkan peranan penting dalam kerajaan negeri. Betul. Datuk kongsikan sikit apa yang mendorong kepada perubahan. Bagaimana boleh menang calon bebas ketika itu dan apa yang membuatkan perolehan itu ke GRS. Terima kasih kerana menjemput saya pada petang ini ke temu bual bicara pada petang hari ini. Apapun soalan dia cukup bagus yang diajukan. Selaku mantan wakil rakyat, baru-baru ini apabila tahun 2020 saya telah pun bertanding atas tiket bebas untuk bertanding di DUN N3 PITAS bersama-sama dengan Parti UMNO Warisan, Parti Cinta Sabah dan Parti USNO. Kami 5 penjuru. Mereka menggunakan parti, saya menggunakan lambang bebas, dan kami juga di PITAS. Kami juga orang PITAS pada ketika itu. Tetapi apabila kita bertanding dan rakyat bangkit dan rakyat telah memilih saya sebagai wakil rakyat dengan majoriti 559 undi atas tiket bebas, maka saya melihat bahwa rakyat PITAS sebebagnya mengharapkan seorang pemimpin yang pemimpin bukan bermusim, pemimpin yang tinggal di PITAS. Maka mereka melihat saya adalah yang tinggal di PITAS, tidak pernah tinggalkan PITAS berbulan-bulan. Namun rumah saya di PITAS, maka itu mereka nampak sebelum saya pun menjadi wakil rakyat, saya salah seorang NGO yang banyak membantu juga kepada sekolah, kepada masyarakat di daerah PITAS itu melalui apa yang ada pada diri saya kongsikan untuk bersama-sama rakyat pada ketika itu. Dan akhirnya rakyat tidak berpikir lagi, rakyat tidak tengok parti, UMNO kau, warisan kah, tapi rakyat tengok individu yang perlu mereka angkat menjadi wakil rakyat. Sejarah PITAS tidak pernah wakil rakyat DUN yang akan menang dalam tiket bebas. Ini pertama kali sejarah untuk PITAS apapun. Dalam tempo 5 tahun saya berkhidmat sebagai wakil rakyat, setelah diangkat oleh rakyat, saya telah cuba menyantuni rakyat, sentuhan kasih, membawa pembangunan daerah PITAS yang sekarang kelihatan bahawa kedai tubuh macam cendawan. Begitu juga dengan projek-projek mega yang terbengkalai. Pada ketika itu PPR kita cuba siapkan, bomba kita siapkan, loji air juga kita siapkan. Dan yang menarik lagi, kita telah pun berusaha sendiri untuk memastikan balai bomba PITAS dan juga bank PITAS Agrobank terlaksana pada baru-baru ini. Banyak perkara lagi yang telah kita lakukan, pengeluaran tanah dan sebagainya untuk rakyat. Kerana pada saya sebagai seorang wakil rakyat lahirnya daripada bebas, sudah pasti saya membuktikan bahawa kalau rakyat dulu berkehendakkan seorang pemimpin yang tetap tinggal di kampung, tetap berjuang untuk rakyat dan mempunyai satu sentuhan kasih untuk rakyat, maka dengan kemenangan itu saya cuba untuk buat yang terbaik kepada rakyat saya di kawasan DUN N3 PITAS. Syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada semua yang telah membantu saya memastikan bahawa rakyat dapat disantuni melalui sentuhan kasih dan pembangunan telah masuk.
Sejak saya menjadi wakil rakyat, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah 5 kali datang ke Pitas dalam tempoh 5 tahun. Banyak pembangunan, banyak kelulusan yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kepada rakyat Pitas. Seperti jalan raya, sekarang jalan raya Mantus, jalan raya Telaga, semua dalam proses, ada yang hampir siap, yang membelanjakan peruntukan 66 juta, 20 lebih juta, ratusan juta. Semua ini adalah hasil daripada Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah yang mana Ketua Menterinya Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, dan peruntukan sebilangan itu adalah daripada persekutuan. Tetapi dengan sokongan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, saya angkat ke Kuala Lumpur, berjumpa PM di Kuala Lumpur, merayu dan merayu, maka menjadi kenyataan dan telah pun dilaksanakan. Hampir siap projek-projek yang berinfak tinggi kepada rakyat. Banyak lagi perkara-perkara yang saya telah lakukan yang selama ini berpuluh tahun masa itu UMNO memerintah, tetapi banyak perkara mereka terlepas pandang. Dan apabila kita menjadi wakil rakyat dalam tempoh 5 tahun, 4 tahun kita bekerja, 1 tahun COVID bersama dengan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah, di mana Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur memastikan bahawa Pitas dapat perubahan, Pitas boleh bersaing dengan daerah-daerah lain. Maka nampak jelas pada hari ini tidak boleh dinafikan bahawa pembangunan tumbuh bagaikan cendawan, dan pelbagai lagi pembangunan-pembangunan kita bawa masuk, dan sentuhan kasih begitu cukup kepada rakyat. Tidak pernah berlaku masa kerajaan dahulu kita lakukan. Di Pitas adalah satu daerah yang termiskin. Di Pitas memerlukan seorang pemimpin yang benar-benar menyantuni kepada keseluruhan. Maka itu saya cuba terjemahkan kehendak mereka ini dengan menghadiahkan mereka. Kalau ada masalah yang kita telah lakukan kepada mereka, seperti kita beli van jenazah, satu Kristian, satu Muslim, dan satu 4x4. Kita akan angkat orang yang meninggal daripada Kota Kinabalu bawa ke Pitas tanpa charge. Kita bagi lagi sumbangan 300 setiap meninggal. Kain kapan lagi kita sediakan untuk mereka memerlukan. Ini berlaku pada masa saya saja. Kenapa? 2 van ini, satu Muslim, satu non-Muslim. Satu 4x4 ini untuk guna sama. Apabila tidak sampai, kita angkat lagi ke tempat kampung mereka, kerana di Pitas ini masih lagi ada tanah merah dan gravel. Jadi sudah pasti memerlukan 4x4. Ini pun kita sediakan sejak saya menjadi wakil rakyat. Ini kos bukan semurah itu. Begitu juga dengan tabung-tabung, surau dan masjid. Kita tidak pilih kasih. Setiap tahun kita bagi tabung, surau, masjid 1.000 sebelum bulan puasa. Begitu juga gereja, kita bagi 1.000 setiap gereja. Begitu juga iuran sekolah. Anak-anak tidak perlu bayar lagi iuran sekolah, kita santuni mereka. Iuran PIBG saya bayar semua, SK dan SMK. One Up pendidikan, pamflet 1.000 kita bagi, 1E 100 kita bagi kepada SPM, STPM. Tabung PIBG lagi kita bayar. Kos saya gunakan untuk pendidikan dalam 1 tahun 500.000 ke atas menyantuni pendidikan. Kita beli lagi TV 32 inci, ini smart TV. Kenapa kita bagi? Dari tahun 1 sampai tahun 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Kerana kita mau mendigitalkan kelas di sekolah-sekolah tersebut. Pajak lagi kita bagi kepada pendidikan. Itulah mencecah 500.000 setiap bulan. Lain-lain lagi perkara yang kita bantu. Hospital Pitas dengan nilai RM1 kita bayar. Seluruh Malaysia, siapa saja datang Pitas tidak payah bayar RM1, saya sudah bayar. Kerana saya mau menyantuni rakyat. Kita bayar satu bulan 3.000 ke atas, 5.000 ke bawah. Kos setiap bulan saya bayar. Jadi ini semua adalah menyantuni rakyat. Saya mau rakyat dapat menikmati Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah yang ada hari ini. Walaupun semua tidak boleh kita jumpa, tidak dapat kita bagi sesuatu amount yang besar, tetapi saya memadahilah apabila mereka juga disantuni melalui program-program yang saya laksanakan pada setiap bulan, setiap tahun ini. Ini bukan one off, ini berterusan. Maka itu banyak lagi perkara-perkara. Anak pergi sekolah jumpa kita, orang sakit jumpa kita. Karena saya di rumah. Saya kalau saya jalan hari Isnin, Rabu, Kamis, Jumat saya ada di kampung. Jumat, Sabtu, Ahad jumpa. Sampai pukul 11, 12, pukul 1 pagi pun saya layan orang jumpa saya. Karena pada saya, rumah pagar saya buka.
Tiada rumah pagar sudah. Karena saya mau rakyat tidak lagi susah-susah masuk berjumpa kepada kita. Karena saya tahu asalnya saya bahwa saya lahir menjadi wakil rakyat adalah seorang yang telah memaksa diri saya untuk jadi wakil rakyat karena atas sedikit bebas. Jadi apabila kita yang memaksa jadi wakil rakyat, rakyat undi kita jadi menang. Apabila menang, kita jangan menjauhi rakyat. Kita kena balas balik budi dan jasa rakyat itu kepada kita. Karena dari rakyatlah kita naik, dan apa yang kita peroleh kita kongsikanlah kepada rakyat. Maka itu saya amat-amat berterima kasih kepada seluruh rakyat di daerah Pitas. Daripada mulanya saya diundi menjadi wakil rakyat, semakin hari semakin bertambah. Melalui parti, banyak perkara-perkara yang telah pun kita lakukan, dan melalui parti pun rakyat sentiasa bersama saya. Walaupun banyak cobaan, godaan dan gangguan yang telah berlaku, tapi pada saya itu asam garam dalam politik. Kita juga dalam daerah Pitas janganlah kita terlalu sagat. Kalau mau, lakukanlah apa ala tuju kita, apa misi dan visi kita. Jangan kita memburuk-burukkan antara satu dengan lain, karena kita juga di Pitas, kita akan bertemu juga selepas PRN nanti, dan mana yang terbaik itu kita lakukanlah untuk rakyat, karena tidak ruginya kita melakukan apa juga yang terbaik untuk rakyat. Jangan lagi kita coba memperbodohkan rakyat, jangan lagi kita jual rakyat, karena rakyat bukan untuk dijual, rakyat untuk dibela, karena rakyatlah yang menentukan siapa wakil rakyat. Itulah pada saya. Datuk cakap tadi asam garam, itu politik tu kita akan tanya selepas ni. Okay. Terlebih dahulu kita nak Datuk Seri mention tadi segala inisiatif dan pendekatan yang Datuk Seri buat tu hanya dilakukan ketika Datuk Seri menang. Ya. Dalam Pitas ni. Jadi kita berbalik kepada apa yang awal-awal tadi. Pitas merupakan kawasan pendalaman, antara kawasan pendalaman di Sabah. Kita tengok balik pada pilihan negeri ke 2018, yang mana boleh dikatakan Pitas ni kubu kuat UMNO. Kita lihat pemenang ketika itu Bolkiah Ismail, menewaskan dengan majoriti yang mendapat 5,600 undi. Majoriti dalam 1,200 undi. Bagi saya itu memang amat tinggi. Jadi pada pilihan raya 2020, Datuk Seri masuk, dapat tiket bebas, dapat menewaskan parti-parti utama ni. Mungkin apa yang orang kata secret lah, rahsia yang boleh menyebabkan Datuk Seri menang. Ya. Seperti saya katakan tadi, bahawa rakyat N3 Pitas telah pun memperalusi serta telah pun melihat berapa penggal UMNO berkuasa, wakil rakyat Datuk Bolkiah berapa penggal dan apa dia lakukan, dan saya sebagai pemimpin UMNO pada ketika itu apa yang saya lakukan, sebagai orang NGO apa yang saya lakukan. Karena rakyat ini ada penilaian mereka tersendiri, dan saya amat-amat terkejut lah apabila saya mencobakan diri dan mereka tidak melihat kepada parti UMNO, parti warisan, mereka melihat kepada individu. Jadi rakyat Pitas pada ketika ini cukup matang dan bahaya kepada parti-parti, kerana mereka tidak melihat kepada parti, mereka melihat kepada siapa sebenarnya yang diangkat menjadi wakil rakyat. Mungkin mereka terasa bahawa pada saya sebelum menjadi wakil rakyat pada ketika itu dan bekerja, mereka yakin bahawa saya boleh melakukan sesuatu perubahan demi perubahan terhadap daerah Pitas. Adakah inisiatif sekarang ini ada pada 2018 sebelumnya, ada tak inisiatif yang maka itu kita diangkat sebagai calon, kerana pada masa dahulu dia UMNO berkuasa dan tidak kelihatan pun wakil rakyat susah dijumpa dan sebagainya. Ini fakta saya cakap. Tiada rumah di kampung, tinggal di Kota Kinabalu. Jadi suasana pada masa ketika itu dengan suasana hari ini jauh berbeza. Hari ini apa yang mereka tuntut semua di depan mata mereka. Apa yang mereka kehendaki kita lakukan sebaik mungkin. Memang benar ada terlepas pandang dalam perkara-perkara lain, tapi saya yakin dan percaya bahawa mereka faham. Karena
pengundi di daerah Pitas 17.000 lebih. Rakyatnya yang memerlukan pembelaan tidak kurang daripada 50.000 yang sentiasa perlu pembelaan daripada wakil rakyat. Maka itu memang semua tidak dapat kita selesaikan, tetapi kita cuba yang terbaik dan kita tidak lari daripada kenyataan. Kita tetap bersama rakyat, susah dan senang. Mereka mengajukan apa juga masalah, pergi rumah saya, mereka tidak pernah balik dengan kecewa dan mereka tidak pernah marah balik. Mereka akan senyum karena kita mau, kita berbincang dari hati ke hati dan tiada sebaliknya. Kita boleh bantu, kita bantu. Kalau tidak, tidak. Itu pada kita. Tetapi apabila melibatkan sakit, sambung sekolah, kematian dan perkara-perkara penting, memang kita terus santuni. Karena pada kita sebagai wakil rakyat, kita perlu menyantuni kepada mereka semua. Selain daripada pembangunan yang berimpak tinggi yang tidak ada pada masa dulu dan ada pada mula 2020 hingga 2025 ini, nampak sudah Pitas, tidak sudah Pitas malu kerana kita telah perjuangkan bersama dengan ketua-ketua jabatan kerajaan yang membantu kita dan dibantu oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri serta menteri-menteri yang ada membantu kita untuk memastikan Pitas bersaing dengan daerah-daerah lain. Kerana Pitas daerah penuh. Pitas mempunyai daerah majlis daerah sendiri. Sudah lama. Maka itu kita cuba untuk bekerja sama dengan pemimpin, karena pada saya sebagai wakil rakyat, siapalah saya? Saya diangkat oleh rakyat. Sudah pasti ya, saya akan bekerja sama dengan semua ketua jabatan, pegawai daerah, ketua-ketua jabatan di Pitas yang ada untuk kita sama-sama bangunkan Pitas. Ayo kita bela rakyat. Ayo kita bersama memastikan pembangunan daerah Pitas itu wujud di daerah Pitas ini. Maka saya merayu dalam tindakan daerah, LUC meeting dan sebagainya. Bantulah saya untuk membangunkan Pitas. Saya tidak pernah cakap saya lebih pandai daripada mereka, kerana mereka adalah ketua jabatan. Mereka duduk berdasarkan akademik, saya duduk berdasarkan undi rakyat. Jadi mereka ada pengalaman yang ada pada mereka itu tiada pada saya. Tetapi apabila kita jangan ego, jangan rasa tinggi sebagai wakil rakyat, sebagai pembantu menteri. Siapa kita? 5 tahun kita akan turun. Macam sekarang saya sudah turun balik. Tapi ketua-ketua jabatan ini kita kena mesti memastikan mereka bersama kita, bukan bila memarahi mereka dan sebagainya. Saya tidak pernah marah, malah saya merayu untuk memastikan bantulah Pitas. Syukur pada Tuhan, terima kasih kepada semua sekali lagi kerana nampak Pitas betul-betul berubah jauh. Kalau orang cakap tidak, dia pura-pura buta lah. Kalau orang tidak nampak, dia pura-pura buta. Kalau dia tidak dengar pembangunan, dia tulik lah. Kerana ini pembangunan nampak dan jelas di depan mata yang ada pada hari ini. Tuk Sri, ramai pemerhati politik melihat pilihan raya kali ini menjadi satu pertembungan, khususnya di Pitas, pertembungan antara JRS dan UMNO. Mungkin warisan. Mungkin. Okay. Ada yang cuba melihat untuk UMNO untuk mengambil semalik kembali Pitas ni. Ini berdasarkan kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang mengatakan bahawa bukan sahaja di Pitas, mungkin di provinsi lain, yang mengatakan bahawa Sabah ini menjadi makmal politik dan survival UMNO. Mungkin Datuk Seri ada pandangan. Okey, satu soalan yang cukup baik, menarik kepada kita di negeri Sabah, terutama sekali di Dun Pitas, di kawasan saya. Dan pada saya inilah yang saya tunggu-tunggu. Kerana kita bercakap yang benar, kita tidak putar belit. Kerana kita orang Sabah, cukup-cukuplah kita dikuasai berpuluh tahun oleh orang Semenanjung, UMNO, masa itu Najib, dan bertukar-tukar pemimpinnya sehinggalah Zaid Hamidi. Waktu Najib menjadi PM, Najib smart orangnya. Najib sememangnya boleh diguna pakai sebagai seorang pemimpin. Maka itu dulu saya bersama UMNO juga. Tapi apabila Najib sudah terlepas daripada Perdana Menteri atas sebab-sebab pribadi yang telah berlaku, maka disandang oleh Jahid. Apabila Jahid pegang UMNO ini, masa PRU di Semenanjung tinggal berapa kursi. Masa PRN di negeri-negeri, tiada satu negeri mereka kuasai. Ini amat menjadikan. Ini di Semenanjung. Jadi di Sabah ini nampak apa berlaku di Semenanjung. Dan di Sabah PRN yang 2018 pun
UMNO tidak boleh bangkit dengan ada beberapa buah lebih 10 kerusi sejak yang ada pada mereka, warisan pada ketika itu yang lebih banyak kerusi daripada UMNO. Maka itu Jahid ini sekarang masuk ke Sabah menjanjikan kalau boleh bulan dia bagi, bintang pun dia bagi. Ini saya cakap betul. Waktu PRN di Kimanis, semua menjadi saksi, masih ada dalam rekod simpanan. Angkat tangan bercakap nama Tuhan bahawa dia selesaikan MA 63 kepada rakyat Sabah pada ketika itu. Sudah menang, hilang janji dan sumpah itu. Inilah orangnya yang paling bahaya, orang begini. Berani menggunakan nama Tuhan, bersumpah untuk menarik hati rakyat di negeri Sabah ini. Dia ingat rakyat Sabah ini macam dulu lagi. Sabah sudah ada satu kerajaan yang baik, kerajaan gabungan rakyat Sabah yang dipimpin cukup baik, cukup cermat, berjimat cermat memastikan bahwa rakyat Sabah ini selamat dan pembangunan akan ada. Jadi pada saya, untuk UMNO di negeri Sabah ini adalah yang terakhir kepada UMNO. PRN 17 ini ada PRU, dia ditukar sudah, bukan PRN. PRU 17 ini adalah terakhir untuk UMNO. Di Pitas N3 di kawasan saya, ini juga membuktikan bahwa jangan cakap saya sekarang calon daripada gabungan rakyat Sabah. Waktu saya calon bebas pun tinggal UMNO di belakang. Jadi Pitas, N3 Pitas, saya berfokus kepada N3 Pitas, mereka sudah bersedia. UMNO semakin hari semakin mengurang. Percayalah, dengan kelantangan suara mereka, dengan janji kosong, pembohongan berlaku, pelbagai dilontarkan kepada Sabah, dijanjikan kepada Sabah. Dan yang menyakitkan hati lagi, makmal Sabah. Kalau mau melihat kepada politik Sabah, kalau mau dicontohi, makmal Sabah menjadi makmal politik Sabah, Malaysia. Karena macam-macam telah berlaku. Siapa yang buat? Mereka yang buat. Mereka yang telah melakukan. Ketua Menteri 2 tahun bertukar. Apa jadi kepada kita? Nasiblah hari ini bangkit Datuk Seri Panglima Ajiji bersama dengan pemimpin-pemimpin dalam gabungan rakyat Sabah, memastikan bahwa itu tidak akan berulang lagi. Dan kita lupakanlah itu. Padahal kita rakyat Sabah sudah bersatu pada ketika ini, tidak mau lagi diperbodoh-bodohkan, tidak mau lagi dipermain-mainkan. Apa yang saya cakap ini telah berlaku dan fakta ini. Jadi cukup-cukuplah itu. Kita ada gabungan rakyat Sabah, kita ada rumah kita jaga. Sabah rumah kita jaga. Ini pada kita. Dan saya pastikan bahwa di DUN N3 Pitas itu UMNO akan hilang kuasa di DUN N3 Pitas. Dan saya pertahankan kursi saya. Saya bukan menyerang. Saya lebih mudah karena pada ketika ini saya mempertahan saja kursi saya. Dulu jalan sendiri bukan semudah itu. Bukan senang, bebas. Nah, apalagi sekarang kita ada pertahanan, semua kita sudah siap dengan jentera-jentera kita. Hanya tinggal tunggu 15 hari bulan penerimaan calon, 25 undi awal, 29 undi umum kepada rakyat, dan saya yakin dan percaya Pitas milik JRS dan negeri Sabah akan diperintah semula oleh Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Bagaimana pula dengan pengaruh warisan di Pitas? Kita tengok sekarang ni Presiden Warisan Datuk Seri Shafie Apdal turun ke setiap pelosok negeri Sabah, berkempen dengan secara agresif, dan ini menunjukkan di media sosial, menunjukkan bahawa pengaruh kuat di warisan. Tapi di Pitas, bagaimana Datuk Seri melihat benda tu? Terima kasih. Mengenai dengan warisan, kita tahu bahawa kebangkitan Shafie Apdal pada ketika dahulu telah membentuk kerajaan, tapi bukanlah satu pembentukan kerajaan itu adalah kerajaan yang kemenangan 100%. Dikongsikan juga oleh beberapa individu yang lompat parti menyertai warisan, barulah boleh membentuk kerajaan. Apabila membentuk kerajaan dalam tempo 22 tahun lebih, dalam tempo 2 tahun lebih sedikit, mereka telah pun hilang kepercayaan, adun-adun ini pindah ke tempat lain, sehingga Shafie Apdal, Datuk Seri Panglima Shafie Apdal bubar DUN pada ketika itu. Dia bubar DUN dengan hati-hati, atau dari segi mereka punya
ramalan apabila mereka bubar DUN, rakyat akan bangkit dan menyokong kepada warisan. Ada mereka masih lagi nampak dan kelihatan dijatuhkan oleh kumpulan-kumpulan tertentu. Tapi apabila dibuka PRN, dibubar pada ketika itu, maka parti ini tidak dapat menjadi kerajaan dan tidak boleh berkuasa. Memang masih banyak kursi, 29 kursi pada ketika itu. Tapi apabila dalam beberapa, termasuk kami bebas 3 orang, saya, Besiuk, Rubin dan juga lain-lain, bergabung dengan parti-parti UMNO dan beberapa lagi parti lain bersama-sama, bahwa tidak memberi kepercayaan kepada warisan. Kami beri kepercayaan kepada gabungan rakyat Sabah ini untuk menjadi kerajaan. Maka tumpaslah warisan ini. Jadi bagaimana dengan kerajaan warisan pada ketika itu, kita nampak ini bukan cerita main-main, ini cerita betul-betul. Kita nampak dikuasai oleh orang-orang tidak sepatutnya, yang berkuasa di tempat-tempat yang tertentu dan berurusan dan banyak perkara-perkara yang menakutkan kepada kita sebagai rakyat Sabah. Maka itu rakyat menghukum, karena warisan ini dinafikan oleh Datuk Seri Panglima Safri Abdallah pada ketika ini, bahawa apa juga diragui oleh rakyat itu, PTI dan sebagainya, dinafikan. Tetapi itu jelas dan nampak bahawa dia berlaku masa kerajaan mereka. Diceroboh pendaftaran, diceroboh semua pusat-pusat untuk identiti individu masing-masing. Saya melihat bahawa maka itu rakyat Sabah bangkit dan terus menghukum kepada warisan. Jadi mereka pun tidak diberi kepercayaan dan tidak mendapat tempat lagi di hati rakyat. Dan pada PRN kali ini pula, ia amat menarik sekali, karena Safri Abdal turun pada jalan sana, jalan sini, berjanjikan sesuatu dan berkata-kata yang saya tengok pelik. Setiap hari ada kontroversi. Setiap hari ada kontroversi. Setiap hari. Saya tidak tahulah kenapa dia boleh bercakap KDM itu kafir. Waktu kami dulu jadi kerajaan, 1 ekor Cina pun tiada dalam kerajaan. Cina ada ekor. Ini perkataan sepatutnya bukan dilontarkan oleh Presiden Parti. Ini pada saya lah. Dan ini kafir. Baru-baru ini KDM itu miskin. Saya tidak tahulah, bukan semua lah juga KDM miskin, ada juga orang kaya lah. Tapi janganlah saya mengeluarkan kata-kata sedemikian. Tetapi itu cara kepimpinan masing-masing lah. Teruskanlah dengan cara dia, kita teruskan dengan cara kita sebagai rakyat Sabah, sebagai seorang mantan wakil rakyat di kawasan. Saya pastikan bahwa presiden begini saya tidak boleh sokong, dan rakyat saya tidak boleh permainkan untuk menyokong kepada parti warisan. Karena rakyat pitas trauma dengan sikap yang telah dilakukan masa mereka menjadi pemerintah. Dan itu makluman terus teranglah. PRN, PRU berlaku 2 kali saya bertanding, tidak ada satu PDM pun. Kami ada 10 PDM, tiada satu pun warisan menang. Karena rakyat tidak mau, rakyat tolak. Dan di Pitas ini, terus terang saya cakap, hampir lumpuh warisan. Karena ramai pemimpinnya sudah bersama saya. Saya boleh bagi tahu satu-satu kalau mereka mau detailnya. Pemuda banyak yang telah bersama saya, ketua PDM dan sebagainya. Warisan hampir lumpuh di Pitas. Tapi walau bagaimanapun, pada saya tetap menyantuni kawasan saya sendiri dan ahli-ahli saya kita jaga. Kita walaupun kita rasa kita kuat, tetapi apapun ialah lebih kepada kekuatan kita, kekuatan parti kita itu adalah lahirnya daripada rakyat yang ada di kawasan DUN N3 Pitas itu sendiri. Dan saya yakin bahwa kali ini rakyat di kawasan N3 Pitas masih mau bersama dengan saya untuk mempertahankan kursi yang ada dan untuk memastikan kursi ini menang dan dihadiahkan kepada Presiden Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor untuk membentuk kerajaan negeri Sabah selepas 29 hari bulan November ini nanti. Saya yakin dan percaya bahwa GRS akan menjadi kerajaan sekali lagi. Datuk Seri, Pitas ni dikenali sebagai kawasan di mana pengundi muda mewakili 30%. Yang satu yang meningkat. Dalam suasana politik hari ini, kita melihat pelbagai gaya kempen parti politik yang lain. Ada yang berasaskan janji pembangunan, ada yang menyerang peribadi, malah ada yang menabur fitnah.
bagaimana Datuk Seri menilai keadaan ini dan apa yang sepatutnya pengundi muda ni khususnya the first time voters boleh menilai perkara tu sama ada betul ke palsu ke, bagaimana Datuk Seri melihat benda tu? Pengundi muda hari ini di daerah Pintas 30% hingga 35% pengundi yang dikira pengundi muda. Sudah pasti ini juga adalah salah satu boleh menentukan kemenangan kepada seseorang calon. Tetapi rakyat di daerah Pintas ini, terutama belia, sudah paham dan mereka tahu dan mereka sedar bahawa mana kerajaan yang telah membantu kepada pemuda, kepada belia, mana satu wakil rakyat yang ada bertindak memastikan belia itu juga tidak ketinggalan dari arus pembangunan. Maka itu pada saya, pemuda ini pada ketika ini adalah semua pemuda yang mempunyai pendidikan. 18 tahun ini sudah lepas SPM, dalam SPM, maka itu kerajaan telah mengangkat bahawa 18 tahun itu pemuda ini berhak memilih atau diundi. Mereka berhak. Jadi kita tahu bahawa pemuda itu telah pun diberi keistimewaan oleh kerajaan pada ketika ini lebih awal lagi di umur 18 tahun berbanding dulu 21 tahun. Pemuda-pemuda ini rata-rata berpendidikan dan mereka akan sentiasa mengikuti perkembangan dari masa ke semasa di media sosial. Begitu juga dengan Instagram dan sebagainya. Tetapi saya tidak percaya bahawa beliau melihat kepada Pintas ini adalah satu daerah yang mundur, daerah yang masih memerlukan kerjasama semua, dan saya nampak bahawa beliau akan bersatu memastikan bahawa mereka juga akan ingin melihat bahawa Pintas ini berubah lebih jauh lagi ke depan. Karena dengan kerjasama semua beliau wanita, orang lama, saya yakin kita mampu untuk memastikan Pintas itu berubah. Itu maklumat juga, baru-baru ini yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah datang ke Pintas 4 Oktober lalu. Pintas adalah ketinggalan dari segi prasarana untuk kemudahan sukan. Jadi apabila kita merayu kepada SIM pada ketika itu diluluskan mini kompleks sukan Pintas 13 juta. 13 juta diluluskan, kita upgrade padang daerah, kita buat trek dan sebagainya. Ini semua untuk belia. Begitu juga CM telah luluskan permintaan saya, iaitu satu pembinaan semula terminal bas adalah keperluan dan diluluskan 1 juta. Begitu juga saya minta kepada CM pada masa itu 200,000 setiap satu rumah suku kaum budaya. Ada 7 suku kaum, 1,4 juta diluluskan oleh CM. Kerana permintaan saya ini bukan untuk keperluan individu, tetapi ini adalah keperluan untuk menyeluruh. Semua rakyat menikmati. Jadi ini, apabila kita menjadi kerajaan, saya menjadi wakil rakyat dan mempertahankan wakil rakyat dan diundi masih lagi menjadi wakil rakyat, dan kerajaan yang ada pada hari ini tetap menjadi kerajaan. Ini bukan bohong, ini akan menjadi kenyataan. Maka inilah yang dinanti-nantikan oleh belia-belia Pintas juga. Satu padang yang selesa untuk diguna pakai. Pintas itu makluman tidak kurang hebatnya melahirkan pemain-pemain bola di negeri, sehingga menjadi pemain negeri Sabah daripada Pintas. Dengan fasiliti yang tidak ada, mereka boleh melakukan sesuatu, berdikari sendiri untuk memastikan bahawa mereka boleh dipilih sebagai pemain negeri Sabah. Contoh Romji Musa, Azlan Arifin, Saudara Acai atau Julius Karib, dan lain-lain lagi. Ada beberapa pemain Sabah yang telah pun terpilih orang lahirnya daripada anak Pintas itu sendiri. Jadi dengan ada kemudahan nanti selepas PR ini, saya percaya lepas pilihan raya saja kita menang 1 tahun ke depan akan wujud benda-benda sedemikian. Kerana tidaklah sebesar sangat kita minta. Dalam 3 perkara kita minta baru mencakau pergi 15 juta lebih. Ini kerajaan negeri boleh kasih bila-bila pun, dan saya yakin dia akan bagi. Dan banyak perkara lagi saya lihat menjurus kepada pemuda. Jadi saya yakin bahawa pemuda akan bangkit bersama saya, kerana setiap apa juga program saya, kejuaraan bola sepak saya lakukan, tertutup N3 Pintas, kita buat 20,000 johan dan naib johan dan sebagainya tanpa yuran.
Kita tidak pernah minta iuran kepada anak-anak kita di Pitas yang bermain bola. Begitu juga carnival sukan kita lakukan. Semua sukan kita buat untuk mereka. Tidak pernah kita minta iuran, karena tidak perlulah mereka patak-patak susah-susah lagi. Kalau kita mau kasih kejuaraan, kasihlah dengan tanpa iuran. Kalau kejuaraan bola sepak, menyertai saja tanpa iuran. Kita bagi bola, kita bagi jersey terus untuk mereka. Apalagi banyak perkara lagi yang kita bantu. Kalau dari segi kursus-kursus untuk belia Pitas, cukup kita bagi melalui LKIM Peladang, KPLB di bawah kementerian saya. Kita bagi kursus untuk mereka. Dan ke depan ini kita mau belia-belia ini benar-benar mempunyai industri-industri kecil yang mereka cuburi. Dan kita mau juga bahwa belia-belia ini yang mempunyai akademik ini, saya telah katakan kepada mereka, daftar kepada Peladang, daftar kepada LKIM. Jangan malu berkhidmat, berniaga kepada petani dan nelayan. Itu juga adalah perniagaan. Dan saya percaya bahwa anak-anak Pitas ini akan bangkit, karena mereka tahu bahwa dalam Peladang macam-macam bantuan ada. One off 220.000. Yang penting kau jadi ahli Peladang dan mempunyai asas. Mempunyai asas untuk kita bantu untuk memajukan industri kecil-kecil yang kita buat. Maka itu ke depan ini, apabila Pitas sudah membangun sedemikian, Pitas sudah mempunyai kedai, Pitas mempunyai prasarana yang cukup, Pitas juga mempunyai taman, Pitas juga mempunyai sudah keselamatan yang tersusun atur semua. Maka ke depan ini kita memfokuskan kepada beberapa perkara untuk membangunkan Pitas. Satu daripadanya, kita pastikan pertanian kita perkasakan, nelayan juga kita coba perkasakan, pelancongan juga coba kita bawa ke daerah Pitas. Karena untuk memberi saingan kepada kedai-kedai yang membangun ini. Apabila kedai-kedai ini membangun, daerah ini membangun, kita kena perkasakan pertanian, perikanan, pelancongan, bawa lebih ramai pelancong. Infaknya kepada siapa? Kepada rakyat. Infaknya kepada saya, kepada belia wanis yang tidak malu bercucuk tanam, membeli hasil-hasil pertanian dan sebagainya. Kalau sudah ramai orang ke Pitas, kita letak saja buah-buahan dan sebagainya di tepi jalan, akan laku. Karena Pitas sudah maju, Pitas mempunyai pelbagai sudah pelancongannya, Batu Sipirak tidak kurang hebatnya, dataran Pitas saja, begitu juga tempat-tempat lain. Pitas ini saya bagi jaminan lah, 5 tahun ke depan lagi akan berubah lebih jauh. Karena di hati kita ada untuk membangunkan daerah itu sendiri. Kalau kita di hati kita tiada, kita tidak berumah di Pitas, memang susahlah Pitas ini. Akan begitu-begitu sajalah untuk mereka mendapat sesuatu pangkat, untuk mereka mendapat sesuatu income yang mereka ada pangkat, ada income yang mereka rasa cukuplah untuk mereka, tetapi meninggalkan daerah Pitas, ini sia-sialah Pitas untuk melawan. Tapi kita sudah mulakan dengan pengaturan ataupun pengurusan yang rapi, dan kita ada plan pembangunan untuk Pitas yang telah kita lancar baru-baru ini pada tahun lalu, pembangunan Pitas. Jadi inilah kita fokus kepada pembangunan Pitas itu sendiri, apa yang boleh kita angkat secepat mungkin untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan semua sudut, termasuklah untuk Balumanlah juga. Di Pitas ini dari segi pertanian ada masalah sedikit pasal tanah, karena tanah ini bertindih dengan Begaraya, bertindih dengan Safoda. Tetapi dalam era kerajaan kita, CM telah pun memberi sokongan dan kita telah pun mengadakan perbincangan dengan Safoda, dan Safoda telah pun mempersetujui mengeluarkan tanah untuk 11 kampung, yaitu dalam 11.000 ekar yang telah dipersetujui, dan telah pun kita sukat melalui pendengaran hak asasi anak negeri dan juga pantas untuk dikeluarkan kepada rakyat. Ini semua atas restu yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah. Dan kita juga telah baru-baru ini CM telah menandatangani dan CM telah pun bersetuju NCR. NCR ini hak asasi anak negeri yang terlibat perlulah dikeluarkan, dan Safoda telah pun mengeluarkan surat kepada saya dalam 3 minggu lalu, di mana Safoda telah pun bersetuju untuk bekerja sama dengan PPHT, pihak Safoda dan pemilik menuntut NCR itu agar mengadakan pemeriksaan. Sekiranya berlaku NCR, jaminan Safoda akan memberi pertimbangan dan kelulusan untuk dikeluarkan. Jadi ini lebih memudahkan kepada mereka untuk berurusan dari segi baja padi, dari segi lesin MPOB dan sebagainya.
Kerana ini adalah menjadi halangan apabila tanah tersebut masih lagi dicakap bertindih dengan ini dan itu. Apabila dalam NCR nanti dia akan terkeluar daripada pertindihan tanah-tanah tersebut. Ini memakan masa, tetapi saya telah pun mengatakan kepada mereka, ini usaha kita dan kita bagi tempo dalam 2 tahun daripada sekarang semua akan kita keluarkan geran, kerana ini menunggu masa untuk memastikan bahawa pengurusan demi pengurusan bukanlah secepat mungkin. Di Pitas dari Pondoi sampai ke Taka, sawit Kinabalu diduduki oleh orang kampung. Duduk di tanah geran sawit Kinabalu. Masa kerajaan UMNO telah mengatur, masa kerajaan warisan juga mengatur, tetapi tiada kesampaian. Rakyat duduk di situ 500 lebih orang buat rumah di tepi sawit Kinabalu, geran sawit Kinabalu. Rakyat takut, tidak berani membesarkan rumah dan sebagainya. Tapi dalam kerajaan GRS dalam tempo 4 tahun kita bekerja. Tahun pertama COVID, tahun kedua kita kerja, tahun ketiga dalam dapat sijil duduk. Telah pun dikeluarkan oleh sawit Kinabalu untuk mereka duduk dan ada sijil kita sudah bagi. Ini semua macam mana kita dapat? Semua kuasa yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah. Ketua Menteri Sabah berbincang dengan sawit Kinabalu, kasihlah rakyat memerlukan di tepi-tepi saja ini. Dan kita telah pun berjaya menyampaikan 500 lebih keluarga yang dapat hasil kerajaan kita pada hari ini. Dan sekarang sudah ada sijil duduk. Sekarang tengah proses untuk penyukatan. Lot-lot mereka akan dibagi geran duduk mereka pada masa akan datang. Tetapi sekarang jangan takut lagi, mereka tidak akan diusir. Surat dari sawit Kinabalu, pergi BPSD dan surat pejabat daerah, dan saya dan pejabat daerah telah tanda tangani untuk mereka duduk dengan selesa. 500 lebih orang dapat, bayangkan, bukan sikit. Jadi mana-mana perkara pada saya yang penting di sini untuk rakyat, saya memang perjuangkan. Karena pada saya itulah masa saya untuk membalas balik budi dan jasa mereka mengundi saya sebagai calon bebas. Dan saya yakin dan percaya pada kali ini mereka tidak mau. Saya bukan angkat bakul sendiri, tapi saya tahu bahwa rakyat tidak mau kehilangan saya. Sebab apabila saya tiada nanti, apabila saya bukan lagi wakil rakyat, banyak keistimewaan akan hilang. Satu persatu akan hilang. Apa yang saya sebut dari A sampai Z akan hilang. Karena ini menggunakan dana 1 juta ke atas untuk menyantuni rakyat, sedangkan peruntukan baru 500.000 dan baru-baru ini 600.000. Bermana sentiasa defisit 700-800 ribu setiap tahun. Yang penting pada saya, janji saya kota, janji saya pertahankan, mesti saya bagi kepada rakyat. Karena kita sudah lakukan, takkan kita stop. Kecuali rakyat undi lain, dan saya bukan wakil rakyat, terpaksalah kita stop. Itu saja. Maksudnya tentulah macam Datuk cakap tadi, untuk golongan muda, Datuk dah merancang untuk dari segi pembangunan ekonomi dan sosio, pendidikan untuk mereka, peluang pekerjaan untuk mereka. Sudah tentu kena pastikan JRS mendapat mandat sekali lagi lah lepas ni kan. Okey, akhir sekali Datuk Seri, apa ada kata-kata atau harapan Datuk Seri secara ringkas kita nak kongsikan kepada penduduk Pitas, pengundi-pengundi Datuk sendiri? Terima kasih. Akhir sekali pada saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Sabah, ingatlah masa kerajaan GRS yang ada pada hari ini. Kerana kerajaan GRS sejak di bawah kepimpinan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, ini saya cakap jelas, ini fakta. Bukan kita memujuk rakyat seluruh negeri Sabah, tidak, tapi kita nampak dari segi pendidikan berapa peruntukan yang turunkan oleh CM yang tidak pernah berlaku dalam sejarah siapapun kerajaan. Begitu juga B40 yang mendapat kemudahan-kemudahan RM300 diberi secara automatik masuk akaun mereka. Dan juga baru-baru ini beliau beruntung apabila dia datang ke Pitas, CM telah mengumum daripada 40 buah unit rumah Sabah Maju Jaya yang tidak pernah berlaku sebelum ini, diumum lagi tambahan 10 unit untuk belia yang sudah berkahwin. Jadi ini berbeda, belia juga diutamakan. Jadi 50 unit. Mana pernah dulu, coba cakap siapa buat dulu isu air, listrik dan sebagainya digempar-gempurkan. Kalau ini dulu sudah diselesaikan oleh mereka UMNO warisan, sudah jadi kerajaan, tiada sudah ini yang hanya menyambut masalah ini daripada mereka kita kerajaan Gabungan Rakyat Sabah. Tapi nampak jelas bahwa banyak inisiatif telah dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan juga kerajaan yang ada menteri-menteri melakukan demi perubahan dan perubahan terhadap masalah air, listrik dan jalan raya. Jadi ini semua pada saya hanya mainan politik.
Jadi saya merayu kepada semua, ayo kita jangan lagi dipermainkan oleh parti UMNO, oleh parti warisan, karena kita sudah tahu mereka. Kita tetapkan pendirian kita bersama dalam gabungan rakyat Sabah untuk memastikan kesinambungan kerajaan, dan saya jamin beri tempo satu penggal lagi untuk 5 tahun yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji dan juga pemimpinnya. Pasti air akan selesai berperingkat-peringkat, listrik, jalan raya, dan juga saya percaya bahwa Datuk Seri Panglima Haji akan memastikan lagi apalagi bantuan yang menyeluruh untuk dinikmati oleh beliau wanis rakyat di negeri Sabah ini, karena di hatinya adalah satu, dia mau melihat bahwa rakyat juga mendapat sesuatu faedah daripada kerajaan yang ada hari ini. Di Pitas pula saya berharap kepada seluruh rakyat, terutama sekali ahli-ahli parti Gagasan Rakyat, mempunyai 9.000 ahli kami. Kita ada 17.000 pengundi, kita ada hampir 10.000 ahli. Parti Gagasan Rakyat ada 130 cawangan yang kita telah tubuhkan. Saya mengharapkan semua bangkit, karena kita pastikan bahwa kita pertahankan kursi ini untuk kesinambungan pembangunan daerah Pitas, dan juga untuk kita berjuang memastikan kemenangan. Kita akan sama-sama mempertahankan kerajaan negeri. Dengan satu kursi yang kita pertahankan di N3 ini, kita akan hadiahkan kepada Gabungan Rakyat Sabah dan juga Parti Gagasan Rakyat Sabah yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor. Saya kira satu kursi ini boleh akan menyumbang dan membentuk kerajaan negeri Sabah selepas 29 hari bulan nanti. Ayo jangan pikir-pikir lagi. Tigo JRS, pangkat JRS, rumah kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Takkanlah rumah kita kasih jaga kepada orang lain. Daripada saya, sekali lagi kepada semua yang mengikuti siaran ini, fikir-fikirkanlah apa yang saya katakan. Kata saya secara ikhlas dan jujur mengatakan dengan penuh kegembiraan dan senang hati bahwa saya yakin dan percaya rakyat masih lagi boleh bersama-sama mempertahankan kursi DUN N3 Pitas pada 29 hari bulan November nanti. Kita turun mengundi, pastikan undi kita hanya untuk Gabungan Rakyat Sabah. Terima kasih kepada Datuk Seri Dr. Rudiawah atas masa dan pandangan yang dikongsikan hari ini. Perbincangan cukup bernas tentang perjalanan politik, cabaran pilihan raya dan makna sebenar khidmat untuk rakyat. Kepada para pendengar, terus ikuti bicara PRU 17 Sabah yang lebih banyak selepas ini, lebih banyak sesi bersama tokoh-tokoh politik dan masyarakat di seluruh negeri Sabah. Saya Fazlan, terima kasih kerana menonton. Salam Sabah Maju Jaya.